Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini my first video untuk tahun Kristian, tahun Roman 2024. So hari ini I nak share sikit tentang kenapa susah untuk kita berubah menjadi baik. Of course, okay, because ni ada beberapa soalan, and this is one of the common question yang my students suka tanya, kenapa macam susah nak berubah ni semua. Okay, so basically perubahan ni semua, of course kita harus ada niat nak berubah dan harus berusaha. Tapi ada juga sebab-sebab bila mereka dah buat niat, dah berusaha tapi masih agak susah nak berubah, nak berhijrah menjadi lebih baik. Jadi we put aside about syaitan. Okay, syaitan yang membisik, menahan kita, yang membuat kita ini malas belajar atau tak nak berubah dan sebagainya. So ini ada beberapa perkara yang kita nak kena faham kenapa kita susah. Tak semua orang, tapi kebanyakan susah nak berubah. So di sini ada beberapa fakta. So basically pasal kita memilih. Jadi bila kita nak belajar ni, belajar tentang agama ataupun tentang apa saja yang kebaikan, kita suka memilih, kita suka cari guru ataupun ustaz untuk mendapatkan nasihat. Jadi kita pilih ustaz ni aku tak kenal sangat, ataupun aku tak suka muka dia tak handsome, ataupun ustazah ni muka dia, mulut dia becok. Mungkin ada orang macam itu. Ada orang dapat nasihat daripada teman-teman, daripada kawan-kawan di tempat kerja, di Facebook, jiran tetangga. Dia tak suka orang tu because of personal issue. Mungkin dia memang tak suka orang tu, ataupun ada hal-hal lain. Jadi nasihat tu yang baik tu dia tak dapat terima. Dia bukan tak dapat terima, dia tak nak terima because dia memilih. Jadi bila dia memilih, itu yang susah untuk seseorang itu berubah. Jadi kalau kita ada yang nak cari guru, dia cari guru yang popular, yang dah banyak pengikut. Ni guru ni dah banyak pengikut, ataupun ustazah ni dah ramai pengikut, ataupun lecturer ni dah banyak pengikut, jadi dia pun ikut because of popular. Jadi yang tak popular, yang baru-baru ataupun dah lama jadi pendakwah tapi tak popular, so diorang tak nak ikut. Mungkin ada keraguan, tapi soal keraguan tu semua orang ada keraguan. Itu adalah part of our journey untuk berubah. Jadi apabila kita ada keraguan, di situlah kita mula mencari tahu apakah nasihat yang disampaikan ini ada nas dia tak, ada bukti, ada apakah sahih atau tidak. Jadi kita buat more research, baru kita boleh move forward. Bukan hanya kerana popular, because ramai orang yang guru-guru yang popular akhirnya sesat. Banyak terjadi. If you all remember tentang ISIS dulu, banyak dia buat dakwah, pada awalnya dia bermulakan dengan semua hadis yang sahih, sehingga dah ramai jemaah ikut, orang dah percaya, sehingga orang malas nak refer balik hadis apa yang dia katakan. Jadi itu yang sedikit demi sedikit dia merosakkan. Jadi tidak semestinya banyak pengikut tu ustaz tu ataupun guru tu bagus ataupun tidak ada kesilapan. Apa yang saya cuba sampaikan, bukan semua ustaz, tapi kita harus berhati-hati, because we have to understand yang kita ni semua manusia biasa. Jadi kita nak kena, bila kita nak belajar, kita cuba cari seberapa banyak ustaz, guru, teacher, lecturer, anything. Kita cari dan kita belajar dan kita selidik. So setiap kali bila kita
ternampak posting-posting. Okey, ini pun salah satu asbab yang kita susah nak berubah. Jadi kita niat kita nak berubah, tapi bila kita nampak posting tentang agama ataupun ceramah tentang agama kat YouTube ke mana-mana, kita skip. Okey, kita skip mungkin kerana kita fikir, aku dah tahu pasal ni, so kita skip. Sometimes topik sama tapi different ustaz penjelasannya different, and they have different kind of penyampaian. Ada yang mungkin penyampaian dia kita boleh ambil, ada yang susah kita nak terima, ada yang kita dah jumpa, kita dah faham, dan kita datang lagi satu yang lebih mudah untuk kita fahami. Jadi kita tak nak dengar ataupun tak nak baca bila ada posting-posting tentang hadis apa, kita skip. Either kita malas ataupun tak ada waktu. Bila tak ada waktu tu bermakna kita fokus dengan dunia, benda pekerjaan dunia. Jadi bila kita fokus dengan pekerjaan dunia, macam mana Allah nak sampaikan ilmu tu pada kita? Jadi kita menolak posting-posting tu bila datang pada kita, seperti kita minta, kita doa, minta, ya Allah berilah aku hidayah, berilah petunjuk supaya aku dapat ilmu memahami agamamu yang benar. Tapi setiap kali Allah beri kita laluan jalan di Facebook, di WhatsApp group, di video-video, di mana-mana lah, bila kita nampak kita tolak, kita skip. Jadi sama juga, itu sifat-sifat orang yang sombong. Seperti kita kata, ya Allah aku nak rezeki, Allah kasih pekerjaan, kita tolak, tak mula kerja ni jauh, kerja ni tak bagus. Apa yang kita nak sebenarnya Allah dah kasih semua, cuma kita yang menolak pemberian Allah kerana kita kurang bersyukur dan kurang appreciate apa yang Allah berikan. Kita nak apa yang kita nakkan ikut nafsu kita. Jadi bagaimana kita nak dapat petunjuk? Macam mana kita nak berubah kalau kita keep on tolak benda-benda ni? Ini kerana ego. Kita mempunyai ego. Semua orang punya ego, baik lelaki baik perempuan. Because kebanyakan orang tu lelaki ego dia kuat. Tapi ini I pernah jelaskan dalam my video dulu tentang perbezaan ego perempuan dan ego lelaki. Okay, so kita, because of the ego, kita merasakan kita ni lebih berilmu, kita lebih tahu. Mungkin orang yang nasihatkan kita ni, kita rasa orang ni dia mungkin lebih muda daripada aku, ataupun mungkin dia tak tahu bahasa Arab, kenapa aku nak kena percaya dia? Mungkin dia miskin, kenapa aku nak kena dengar cakap orang miskin? So nasihat itu bukan tidak semestinya datang daripada guru agama, orang kaya ataupun orang yang tahu bahasa Arab. Hidayah Allah berikan dengan apa cara, selagi kita usaha untuk mencari. Tapi sayangnya kita selalu membantah. Bila kita membantah, itu menunjukkan kita punya kesombongan. Kita buat agama Islam ni sebagai agama buffet yang kita boleh choose, pick and choose. Kita tengok yang ini sedap, kita ambil, yang ini sesuai dengan hidup aku ambil, yang tak sesuai aku tolak, aku taruh tepi. So Islam we have to accept as a whole. So orang-orang yang selalu mencari pembenaran dalam Islam, yang selalu pick and choose dalam Islam, pembenaran tentang tentang ni sebenarnya macam gini, dia cari pembenaran. Itu sama juga perbuatan seperti orang yang melakukan bid'ah. Kenapa? Okey, orang yang melakukan bid'ah, mereka merasakan mereka membuat perkara yang benar, dan mereka akan mencari jalan dan mencari cara untuk membenarkan perbuatan bid'ah yang mereka lakukan. Jadi sama juga orang-orang yang mencari pembenaran atas benda yang Allah haramkan. Ini sebagai contoh in global, kebanyakan kita ada masalah tentang riba, tentang loan beli rumah, tentang loan beli kereta dan sebagainya. Kita akan mencari pembenaran untuk menghalalkan. Jadi sama tak dia punya cara orang yang melakukan bid'ah dengan kita yang menolak hukum Allah dan mencari pembenaran. Jadi kita harus terima Islam sebagaimana yang kita baca Al-Quran, kita terima dan kita taat. Itulah yang kita harus lakukan. Itu kita boleh cek selalu dalam surah Al-Baqarah ayat 285. So ramai, kalau kita tengok orang-orang
yang baru-baru ni, orang-orang Kristian atau orang free thinker yang masuk Islam, hingga orang Yahudi sendiri masuk Islam recently. Mereka masuk Islam kerana mereka mencari kebenaran. So apabila mereka jumpa kebenaran itu, mereka dapat terima Islam kerana kebenaran. Tapi kita yang dilahirkan sebagai Muslim, kita mencari pembenaran. Sedangkan orang-orang yang bukan Muslim dulu, yang mu'alaf, dia mencari kebenaran sehingga terjumpa kebenaran, dia accept everything. Tapi sayangnya kita as a Muslim, born as a Muslim, kita tolak kebenaran, kita mencari pembenaran. So berapa rugi kita daripada perbuatan ini. Jadi inilah beberapa perkara yang membuat kita susah untuk berubah. Kita selalu fikir tentang orang, kita selalu ada perasaan riak, sombong bila orang kata, oh aku baru pergi haji. Kita nak bilang dia yang kita ni pun pernah pergi haji. Ini minta maaf pada siapa yang dah pergi haji. Kita nak bilang dia yang kita pun dah pernah pergi haji. Kita, oh ya, waktu tu aku doing sa'i, lepas tu bila aku naik bas tu, kita secara tu kita macam nak bilang dia kita pun dah pernah pergi haji. So selagi kita ada sifat seperti itu untuk menunjuk orang, kita lakukan satu ibadah tu bukan kerana Allah, kerana ingin orang tahu, kerana ingin orang memanggil kita haji, dan sia-sialah amalan kita. Semoga ini menjadi satu peringatan untuk kita, dan semoga kita menjadi hamba Allah yang berfikir, insya-Allah. Ini I ada potong sikit I terlepas tadi. I nak tambah sebenarnya soal video yang ini. You all dengar sebentar. Okey, tentang ini pun harus hati-hati. Saya tak kata dia salah. Saya terpaksa cover muka dia, tak nak buka aib dia. Cuma saya nak, apa yang saya nak sampaikan, saya tak kata dia salah membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 787 something like that. Itu saya tak berani jatuhkan hukum. Tapi mana yang lebih mulia, mana yang lebih baik, ajaran Rasulullah atau ajaran manusia? Itu yang pertama kita harus tahu. Rasulullah dah buat prescription untuk kita berzikir. Ada yang berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar sebanyak 10, 10, 10, 33, 33, 33. Ada beberapa yang kita boleh cari melalui sunnah. Dan apa yang kita nampak dalam buku-buku, termasuk yang tadi tu orang explain dalam buku-buku itu, we have to know that first yang tadi apa yang Rasulullah ajar itu yang paling terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada apa yang Rasulullah ajar. Tidak ada manusia yang lebih baik pengajaran ataupun ilmu.
Iaitu first. Secondly, apabila kita lakukan perkara ini, seperti ini contoh, ada orang kata kalau baca 1,000 kali selawat dapat rezeki melimpah-limpah. Ini boleh terjatuh kepada syirik kerana kita percaya kata-kata orang itu. Okey, jadi kita lakukan ini kerana kita percaya kata dia kata boleh dapat rezeki. Jadi kerana dia sampaikan, kita lakukan, dan kita lakukan ni kita rasa kita lakukan kerana Allah, tapi kita lakukan sebenarnya kerana orang ini. Kalau if you see the story that I share tentang jin dulu, tentang kita pergi membuat ruqyah, saya ada jelaskan tentang ni, bagaimana jin menyesatkan kita. Jadi bila kita lakukan ini, bermakna kita lakukan kerana manusia ini suruh kita buat zikir sebanyak ini supaya kita dapat ini. Itu poin-poin yang kedua tadi, ya. Jadi yang poin ketiga, apabila kita letak number berapa banyak yang kita harus zikir, kita seolah-olah memberi Allah tu macam ada limit, ada level. Kalau kita zikir nama Allah banyak gini, Allah kasih ni. Kalau banyak gini, that means kita buat ni bukan kerana memuji Allah, tapi kita buat ini kerana kita meminta sesuatu untuk dunia. So we have to think, bila kita nampak benda-benda gini, tak kira lah dia ustaz, ulama, habib, apa, saya tak kira. Bila manusia, saya kata manusia selain daripada tabi'in, setelah tabi'in, zaman tabi'in semua dah habis, orang-orang itu apabila dia kata zikir sebanyak ini, selawat sebanyak ini, bagi saya pedulikan. Saya tidak ambil tahu kerana itu bukan ajaran Rasulullah, dan saya tidak mahu lakukan kerana makhluk ni menyuruh saya melakukan zikir ni untuk mendapatkan sesuatu, kerana bukan dia yang menentukan segala sesuatu, tapi hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh menentukan apa yang dia nak beri pada kita dan berapa banyak dia nak beri pada kita. Even kalau kita hanya berzikir 1 kali bismillah dengan penuh keyakinan, Allah boleh kasih kita apa saja yang kita inginkan. Jadi berhati-hati apabila kita nak share. Ada orang kata kalau tak share jadi sesat, kalau share semoga kalau siapa share this post nanti dapat rezeki semakin banyak. Berhati-hati dengan perbuatan syirik-syirik kecil, jangan sampai kita terjerumus dalam syirik-syirik itu, insya-Allah.